Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam perkenalan. Selamat datang ke channel YouTube Tempoyak Lover. Okey, saya perkenalkan diri saya Fitri. Orang kawan-kawan rapat panggil Mr. Fit. Okey, ataupun ada yang panggil Fit. Bukan sebab badan fit tak. Okey, sebab nama singkatan Fitri tu jadi Fit. Okey, pada perkongsian video yang kali pertama untuk channel YouTube Tempoyak Lover ni, saya sebenarnya nak berkongsi lah. Okey, tujuan saya buat channel YouTube Tempoyak Lover ni adalah untuk melahirkan rasa cinta lah. Okey, cinta pada tempoyak. Okey, memang saya penggemar tempoyak lah, sampaikan saya memiliki kemahiran lah dalam masakan berasaskan tempoyak. Sebab ibu bapa saya dilahirkan di Kuala Lipis, Pahang. Okay, so saya pun dilahirkan di Kuala Lipis, Pahang. Jadi saya mewarisi lah resepi daripada ibu, mana ibu memang berkemahiran dalam masakan berasaskan tempoyak. Okay, so hari ni sebelum saya berkongsi bagaimana cara untuk buat tempoyak, okey, saya nak cerita sikitlah sejarah. Okey, sejarah bagaimana terhasilnya tempoyak ni sebenarnya. Okey, masyarakat zaman dulu sebenarnya durian ni dia tak ada harga, tak ada nilai, sebab kebanyakan semua orang ada kebun sendiri. So tempoyak durian ni bila dah banyak, okey, dia jatuh kepada macam terlalu belenggu-lengguk, banyak-banyak sangat lah, sampai tak tahu nak guna buat apa. So untuk elakkan daripada durian ni rosak, dia buang begitu saja. So wujudlah tempoyak bila durian yang tak habis makan tu, sebab banyak kan, semua orang ada pokok durian. So buburlah garam, so terhasillah tempoyak. Dan tempoyak tu digunakan dalam masakan lah, terutama masyarakat negeri Pahang. Okey, kalau Pahang ni popular dengan patin tempoyak lah, tapi sebenarnya banyak lagi masakan-masakan yang berasaskan tempoyak yang bakal saya kongsikan. Mungkin ada resepi-resepi yang bakal saya kongsi nanti adalah resepi pertama kali yang penonton ataupun yang follow channel YouTube saya ni nanti tahu bahawa bahan tu sebenarnya boleh juga buat gulai tempoyak. Okey, so bagi yang follow, bagi yang tengok video ni, saya harap dapat subscribe, like dan share, supaya ilmu berkaitan masakan tradisional negeri Pahang ni dapat disebarluaskan lah. Okey, terutama generasi muda. Generasi muda sekarang ni kebanyakan beli lah, kita beli kat kedai masakan yang dah siap kan, tapi sebenarnya kita boleh hasilkan di rumah dengan kos yang lebih rendah dan rasa yang lebih baik lah, lebih sedap. Okey, so hari ni saya nak buat satu special lah. Okey, special tempoyak. Okey, ni tempoyak yang saya dah buat malam tadi. Ni tempoyak yang saya dah buat malam tadi, durian campur antara D24 dengan durian kampung kahwin. So kira semalaman dah ni. Okey, okey, bau dia pun ngam. Okey, sedap. Okey, ni tempoyak sendiri lah. Okey, saya kebanyakan kalau masakan yang saya gemari berdasarkan tempoyak ni, memang saya buat sendirilah tempoyak. Okey, so hari ni yang special ni, saya nak cuba hasilkan tempoyak dari durian ni, durian yang dikenali sebagai Musang King. Kita tengok apa hasil dia daripada durian Musang King bila dijadikan tempoyak. Yang biasa Musang King ni orang makan macam tu je. Okey, tapi saya cuba nak hasilkan tempoyak dari Musang King. Okey, dan saya akan share lepas ni, bila tempoyak ni dah matang ataupun yang dah boleh digunakan untuk masakan. Saya akan share satu resipi istimewa daripada tempoyak durian Musang King. Okey, biasa tempoyak orang buat daripada durian asam, durian yang dah berair, dah lembik kan, orang tak nak buang, ataupun peniaga-peniaga durian dia
durian dia dah tak habis dijual kan, dijual sebagai durian tempoyak. So ni hasil dah, tapi yang ni pun durian masih berkualiti lah, bukan durian yang dah masam. Okey, so hari ni saya nak cubalah hasilkan tempoyak dari durian Musang King. Okey, kita tengok dulu, kita cuba buka. Dia durian ni dia payah sikit nak buka sebab dia masih baru durian fresh. Ini Musang King daripada Bentong. Okey, sebab saya duduk Bentong. Kita tengok padu tak padu dia punya isi. Tu dia. Okey, Musang King ni. Okey, Musang King kita nak buat tempoyak. Tengok lagi isi dia. Bukan sebarang durian ni. Kita nak buat durian Musang King. Okey, kita buka dulu. Tengok. Okey, saya sedia dah. Peralatan ni saya share sekali lah. Resepi nak buat tempoyak. Tempoyak ni dia ada teknik dia lah. Teknik tradisional sebenarnya. Okey. Ramai orang boleh buat tempoyak, tapi nak hasilkan tempoyak yang sedap untuk masakan tu agak sukar sikit lah. Okey. So kalau kalau anda tengok suara sikit bergetar ni, sebenarnya ni video first time saya buat untuk channel YouTube ni, agak nervous sikit lah. Okey, tak apa. So ia tidak menghalang saya untuk berkongsi resipi tradisi negeri Pahang lah. Okey, so kalau yang nak follow, nak belajar masakan, resipi dan sebagainya, yang pure punya, okey, pure Pahang punya, okey, saya akan ajar dalam channel-channel saya yang selepas ni lah. Okey, so pakai sarung tangan juga. Okey, untuk sebenarnya kita nak elakkan daripada isi durian ni kena tangan, nanti dia berair. Okey, so kita asingkan dulu ni Musang King kita tadi. Okey, saya gunakan sebiji lah, sebiji durian Musang King. Jangan tanya saya harga berapa, sebab saya dapat daripada seorang sahabat pembekal durian yang dia bagi harga saya memang harga yang orang cakap istimewa lah. Okey, so nanti kalau nak tahu siapa pembekal durian tu, boleh tulis komen lah. Okey, tulis komen, nanti kita akan bagi info pada yang berminat nak makan durian Musang King Bentong ni. Ini yang memang orang cakap padu punya. Tapi hari ni padu tak padu Musang King ni, kita nak buat tempoyak. Nak buat tempoyak. Okey, ada lagi ni, ada dalam sebiji ni, dalam kebanyakan dia sulai-sulai macam ni Musang King. Orang panggil, ada yang panggil kucing tidur lah, apa benda kan. Okey, so kita tengok. Okey, ni ada besar lah sikit isi dia. Okey, dah habis dia punya tu. Kita tengok ada lagi tak rugi nanti. Okey, tak ada, kosong. Okey, so sebiji Musang King ni lebih kurang dalam ni lah. Banyak ni je. Banyak ni je Musang King, mungkin cahaya sikit lah. Okey, sebab saya duduk bilik yang basingan sikit lah. Maklum dah duduk kat rumah ni kan, anak-anak duduk huah-huah kan. Tak apalah. Okey, so saya rasa saya punya nervous tu dah kurang sikit lah. Okey, so tak apa, saya teruskan. Cara pertama nak buat tempoyak ni, okey, kita asingkan daripada biji lah. Okey, asingkan daripada biji. Saya pernah belajar dengan seseorang kira dalam 15-16 tahun lalu lah. Okey, kalau nak buat tempoyak daripada durian kahwin, dia kena tapis. Maksud tapis tu, kita dah asingkan isi dia tu. Dah asingkan isi dia, lepas tu kita letak dalam bekas yang ada jarang-jarang tu kan. Okey, kita biarkan semalaman. Sebelum kita biarkan semalaman tu, kita gaul dengan garam dulu. Sebab air durian tu tak akan turun. Bila turun air durian tu, tempoyak dia macam sedikit kering lah. So dia tahan lama. Okey, dia tahan lama. Okey, so kita proses. Ni proses sekejap lah, sebab dia tak banyak. Dia kurang dalam 4 ulas, 5 ulas. Okey, 5 ulas Musang King ni
Okey, kita cuba untuk jadikan dia sebagai tempoyak dan kita hasilkan satu resepi yang orang cakap dia akan melahirkan satu rasa, rasa berlainan. Biasa kalau musang king ni kita makan biasalah, ataupun makan dengan pulut, ataupun kita makan dengan kita bubur dalam cendol . So kita cuba hasilkan masakan. Okey, berbeza lah. Okey, berbeza dengan tempoyak ni. Mungkin rasa dia berbeza sebab saya tak pernah lagi cuba buat durian buat tempoyak guna musang king ni. Okey, so kita teruskan sambil kita sembang. Okey, untuk buat tempoyak musang king. Okey, mungkin nanti kalau dah siap video ni akan ada bunyi-bunyi motor dan sebagainya yang biasa duduk taman perumahan. Okey, duduk taman perumahan ni macam-macam lah. Okey, jangan komen pula itu. So kita buat video di rumah ni, kita tak ada studio yang kedap udara Alah, kita just for fun lah. Okey, sambil-sambil kita belajar ilmu. So kalau saya fikir kalau saya tak kongsi ilmu buat tempoyak ni, macam saya pun dah masuk 4 siri kan. Masuk 4 siri ni. Kalau saya tak turunkan ilmu ni pada anak saya contohnya, okay, nanti sampai satu masa dah hilang dah. Apa dia punya kemahiran. Okey, kemahiran. Okay. So saya nak kata saya pandai masak berasaskan tempoyak ni taklah juga. Cuma saya berjaya menempoyakkan budu. Maksud dia, isteri saya orang Kelantan. Bila orang Kelantan ni, dia dulu dia tak makan sangat ikan-ikan darat ni, ikan-ikan air tawar ni. So bila dah kahwin dengan saya punya masakan berasaskan tempoyak ni, sampaikan dia dah menjadi kegilaan dia lah. Patin masak tempoyak, sambal tempoyak, apa-apa yang berasaskan tempoyak lah. Okey, so betul maksud saya berjaya menempoyakkan budu. Okay. Maksudnya tak adalah saya tak makan budu, memang saya makan budu daripada saya kecil lah sebenarnya. Sebab sebab asal saya pun daripada daerah Kuala Lipis di Pahang. So bila daerah Kuala Lipis di Pahang ni, dia ada rapat dengan sempadan. Okey, sempadan Pahang Kelantan . So adalah pengaruh makanan yang berasaskan budu tu. So saya makanlah budu tu. Cuma istilah budu tu kalau di Kuala Lipis, saya kampung Seberang Jelai, Padang Tengku, Kuala Lipis ni, kita orang tak panggil lah budu. Kalau orang Pahang yang pure ni dia akan tahu benda ni. Okey, saya panggil peda. Budu tu kita orang panggil peda. Okey, so tidak menjadi satu benda asing lah pada saya sebenarnya budu. Tapi tempoyak ni memang satu makanan yang antara yang saya paling favourite lah. Tu channel YouTube saya ni, saya letakkan nama tempoyak lover. So dalam channel YouTube ni insyaAllah okay, saya akan berkongsi bagaimana cara tak menghasilkan masakan berasaskan tempoyak tradisi negeri Pahang. So mana-mana yang isteri-isteri ke yang nak cari idea, nak tambah hati suami dan sebagainya tu, nak hasilkan masakan berasaskan tempoyak, boleh nanti follow saya punya ni, bukan follow lah, subscribe. So banyaklah saya akan share resipi-resipi. So kita punya tempoyak musang king tu dah siap lah. Saya dah asingkan. Okey, saya dah asingkan. Mungkin pencahayaan lampu agak terang sikit. Okey. So ni. Okey, dekat sikit kot nampak. Tak nampak. Okey. Okey, tempoyak tak banyak lah sebab dia satu biji tadi ada lebih kurang dalam 15 lah, tapi cukup untuk saya uji ke sejauh mana keasyikan tempoyak daripada musang king. So nak buat tempoyak ni dia ada cara dia. Okey, ada setengah orang dia buat tempoyak, dia asingkan tempoyak durian ni daripada biji tu disimpan dalam balang, tak bubuh garam. Dan ada yang bubuh garam tapi
kuantiti garam, jenis garam. Okey, macam saya kat sini. Okey, saya share ni resipi daripada mak saya. Okey, resipi pada mak saya. Mak saya kata kalau nak buat tempoyak, dan nak masak ataupun nak buat tempoyak, saya banyak belajar daripada mak saya lah, secara tak langsung walaupun dia tak pernah ajar secara direct, tapi saya banyak melakukan pemerhatian masa saya kecil-kecil ni. Memang saya minat masak lah. Okay, mungkin di situ timbulnya kemahiran untuk masak. Tak adalah belajar masak secara orang kata proper daripada saya rasmi ada CJ dan sebagainya, tapi ini mungkin air tangan lah kot. Air tangan saya dianugerahkan ada air tangan yang macam kalau masak tu jadilah, campak pun jadi. Okay. So untuk durian yang banyak ni saya gunakan garam kasar. Di garam kasar ni jangan kurang, terlebih tak apa. Okey, sebab fungsi garam ni dia akan mengawet durian ni. Cuma nanti macam zaman dulu kalau dibelah kuali lipis, kita orang panggil gulai masam, sebab guna asam, sebab tempoyak sana memang masam. Sebab dulu tak ada peti ais. So tempoyak simpan dalam balang-balang letak kat luar. Bila letak kat luar, dia cepat masam tempoyak tu. So macam sekarang dah ada peti ais, kita boleh hasilkan tempoyak manis. Okey, jadi dua kategori satu kategori tempoyak masam, satu kategori tempoyak manis. So nanti dalam video-video saya seterusnya saya share cara masak. Kalau guna tempoyak masam macam mana, kalau guna tempoyak manis macam mana. Dia ada tip lah. Tip ni saya tak adalah saya belajar dari mana-mana secara rasmi, cuma saya berdasarkan pengalaman lah. Okey, saya test, orang kata oh sedap. Okey, so kepuasan lah, dan di situ saya nak share lah. Okey, cara nak masak bagi sedap lah. Okey, saya masak memang saya masak untuk family untuk anak-anak. Kalau anak-anak cakap ayah sedap lah masak ni semua kita rasa macam satu kepuasan lah, kita dah jalankan tanggungjawab sebagai seorang ayah untuk memberi makan kepada anak-anak lah. Okey, so saya gunakan garam 1 sudu ni. Okey, sebab dia isi durian dia tak banyak. Okey, bila dah campur garam tu, okey, kita gaul lah. Tak payah nak tunggu sampai dia hancur sebab garam tadi dia akan sebab kita peram nanti dia akan bersebati lah dengan isi durian. Okey, so saya tak guna gula sebagai pemanis, tak ada. Sebab tu gula ni dia beri rasa manis yang macam tak synchronize lah dengan gula ataupun masakan kita. Nanti kita guna manis semula jadi daripada durian lah. Okey, so dah siap kita punya tempoyak Musang King. Tak ada lagi ni orang buat ni tempoyak Musang King. So saya buat khas untuk channel YouTube Tempoyak Lover. Okey, saya dah buat tempoyak yang daripada durian jenis D24. Okey, so saya nak gunakan ni bekas yang kecil lah, sebab diisi dia tak banyak dia punya isi durian tadi tak banyak. Okey, kita masukkan dalam botol. Okey, masukkan dalam botol. Itu kita bersihkan lah. Okey, bekas itu ni rugi ni Musang King ni, harga dia nak kata tak mampu milik tu mampu milik lah, tapi kalau nak panggil orang buat kenduri makan durian memang pensan jugalah so ni terakhir tadi. Okey, detik-detik akhir dia tempoyak. Okey, bila dah buat tempoyak, sebenarnya tempoyak ni kalau dulu pengalaman macam saya belajar kat universiti bila balik kampung, saya akan suruh mak saya tumbuk cili dengan garam, campur siap-siap dengan tempoyak manis ni, letak dalam botol,
balut surat khabar, bawa balik universiti. Sebab inilah makanan, orang cakap beli nasi kat kafe. Okey. Nasi gaung dengan tempoyak ataupun cari telur mata dah cukup dah untuk ada perut Kali ni tempoyak, mak saya memang dia buat sendiri tempoyak. Tengok harga durian lah, sebab tak ada dusun durian sendiri. Okey, so inilah hasil dia. Kita cucuk-cucuk sikit dengan garpu sebab nak bagi dia punya ada ruang-ruang udara lah. Sebab tempoyak ni dia ada macam dia akan kembang mengembang. Okey, so dah siap dah tempoyak daripada Musang King. Nanti kita akan simpan dalam peti ais, ruangan sejuk. So kalau macam kita buat tempoyak banyak, kita nak kekalkan rasa manis dia tu, kalau kita nak gunakan untuk masakan, kita buat keluar daripada bahagian sejuk beku tu. Okey, kalau tempoyak sikit tu lah simpan dekat bahagian sejuk tu, sebab tak nak bagi dia cepat masam. Sebab ada masakan yang sesuai guna tempoyak manis, ada masakan yang sesuai untuk tempoyak masam. Okey, so saya tak nak banyak lama masa, dah lama ni kot rasa Okey, maka terhasil lah yang dipanggil tempoyak Musang King. Okey, ini tempoyak D24. Kalau tengok dia punya ni beza beza warna dia tu. Tu beza warna. So kita akan tengok, kita mungkin simpan dalam peti ais dalam 7 hari. Okey, nanti saya akan share macam mana cara nak menikmati tempoyak termahal di dunia ni. Termahal di dunia. Sebab saya tak jumpa lagi duri yang paling mahal, duri hitam. Duri hitam di Penang. So tak beranilah nak guna duri hitam tu nak buat tempoyak. Saya berani guna Musang King je. Okey, so subscribe channel saya ni. Okey, like, share lah kepada rakan-rakan, kawan-kawan siapa-siapa lah. Kalau yang suami, share kat isteri. Okey, nanti saya akan hasilkan video yang bagaimana nak masak berdasarkan tempoyak, dan ada menu dia yang memang tak pernah tahu lah. Orang yang peminat tempoyak pun kadang dia tak tahu juga kerja dia semudah macam patin tempoyak tu biasa. Okey, saya akan ada beberapa resipi yang dah ingat dalam kepala saya ni. Okey, untuk saya share. Okey, so itu saja. Sebelum saya lupa, komen dekat ruangan bawah ni kat channel YouTube ni, masakan apa yang anda korang nak saya gunakan tempoyak Musang King ni, atau dengan D24 ni. Dua tempoyak berbeza ni. Yang ni saya hasilkan malam tadi, yang ni sekarang lah masa saya rakam video ni. So tulis kat komen korang nak resipi apa berkaitan dengan tempoyak. So saya rasa kat sini saja perkongsian saya. Salam perkenalan untuk video pertama channel YouTube Tempoyak Lover. Sebelum saya tamatkan, saya ulang sekali lagi, please tolong subscribe, like and share tempoyak Musang King.